على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambahan pula, sekarang ini tuan-tuan dan puan, kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak baik. Tapi Allah itu maha kaya. Bila ekonomi tak baik, bukan semua orang tak baik. Ada orang ekonomi dia bagus, zakat dia bertambah. Ada orang ekonomi dia tak berapa bagus, zakat dia berkurangan, tetapi ada bantuan daripada rakan-rakan yang ekonominya baik. Itu bagusnya Allah Ta'ala. Sebenarnya ada hikmah. Sebab apa? Allah Ta'ala nak uji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nak tengok sejauh mana kamu punya kesabaran bila Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Sekarang ni duit Malaysia jatuh. Ni bulan 2 ni, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi akan menunaikan ibadah umrah. Bawa 3 bas, dah penuh dah. Kos dia 14,000 lebih untuk 2 orang sebilik yang duduk depan sofa tu. Semalam Ustaz Abdullah Khairi baru bagi tahu Arab naikkan lagi harga, menyebabkan setiap orang kena tambah duit lagi kalau ikutkan. Sebab apa? Kos. Nak pergi umrah ni tuan-tuan, 14,000. Nak pergi umrah. Dulu 5,000 dah boleh pergi, betul tak? 6,000 dah boleh pergi dah. 7,000 kira duduk depan Kaabah dah. 8,000 depan Kaabah 2 bilik. 9,000 business class. Sekarang nak pergi ekonomi kelas 14,900. Nak pergi pakai business class tambah lagi 5,000, jadi 20,000. Macam pergi haji bang. Duit jatuh, ekonomi kita teruk. Semua satu dunia. Saya pergi baru ni, saya pergi Korea. Korea pun sama juga, ekonomi dia orang teruk. Selepas Covid, business drop. Saya pergi Bangkok sama, Indonesia sama, satu dunia pusing. Baru ni pergi Kuwait. Kuwait duit dia lagi tinggi lah. Masa saya pergi 13 ringgit 5 sen 1 dinar Kuwait. 1 dinar Kuwait 13 ringgit 5 sen. Baru ni kawan saya pergi mesyuarat 15 ringgit setengah. Oh, itu beli air 1 dinar 15 ringgit bang kalau kali-kali ni. Kaya, tapi pergilah mana-mana kedai dia, tak jumpa tabung Palestin. Tak jumpa. Kita yang jatuh ni lah jumpa tabung Palestin, bantu Palestin, itu Palestin. Tengok-tengok skamer. Duit tak sampai pula. Ini masalah dia. Bila kita tanya kenapa tak sampai, oh kita terpaksa laburkan dulu. Siapa suruh kau labur? Nampak tak? Ini yang kita kena betulkan. Tak salah kamu nak ambil berapa persen untuk kos pengurusan, betul tak? Siapa ada NGO tahulah, saya penasihat NGO. Saya selalu pesan, nak ambil duit orang, bagi tahu. Contoh, saya nak ambil, ataupun NGO nak ambil, okey kami ambil nak buat kutipan untuk Palestin. Kami nak guna apa? Nak bayar elektrik, nak bayar pekerja, nak bayar apa, kami perlu ambil 15%. Contoh, kalau ikutkan ROS 30% dia boleh ambil. Kalau kau nak ambil 30%, kau bagi tahu dalam banner tu.
dalam ceramah, dalam tuan-tuan, ni saya ni nak buat kutipan, NGO nak buat kutipan, duit tuan-tuan bagi 30% akan diambil untuk kos pengurusan. Boleh, itu dibenarkan. Tapi tuan-tuan nak bagi tak? Kalau tuan-tuan bagi, maknanya tak ada masalah dia ambil 30%. Kalau dia kata okey, kami tak ambil 30%, macam ROS bagi, kami bagi 13% saja. Kami ambil 13% saja. Bagi tahu. Tuan-tuan, 13% kami ambil. Kami akan ambil guna untuk bayar itu, bayar ini, kami akan laburkan untuk kegunaan pejabat kami. Yang lain semua kami hantar Palestin. Oh, betul. Betul tak? Akad. Ini tak. Kau ambil. Bila saya kata, kenapa tak bagi tahu? Nak ambil. Oh, tak boleh ustaz. Kalau kita bagi tahu, orang tak bagi. Ini masalah dia. Kau tahu pula orang tak bagi kalau kau tak. Ni, betul tak? Saya pun rasa tertipu. Kita bagi 100, rupanya 70 sampai ke Palestin. 30 tak sampai. Bagi tahulah siap-siap kau nak ambil berapa. Itu saya selalu pesan. Biar jelas kita punya akad. Tengok. Kita pergi mana-mana pun ekonomi drop, tapi dalam masa yang sama ada juga ekonomi yang baik untuk orang Islam. Kenapa? Allah nak uji kita bila kita senang, kita lupa tak Allah Ta'ala. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Manusia ni bila aku bagi nikmat, kau lupa Allah Ta'ala. Bila ekonomi kau jatuh, bila bisnes kau drop, masa tu baru ingat, ya Allah, teruknya. Ni esok saya akan jumpa seorang hamba Allah ni. Saya tolong dia untuk buka bisnes. Ada orang kaya bagi kat dia 250,000 lebih kurang. Orang kaya, duit banyak. Jadi dia tak tahu nak buat apa duit dia tu, dia letak kat situ 2 tahun. Bagi 2 tahun, kau pandai-pandai lah kau buat bisnes. 2 tahun. Esok last 2 tahun. Masa dia mewah, masa duit masuk banyak, projek masuk banyak, tak menyimpan. Masa duit masuk banyak, kau tak atur macam mana nak bayar balik selepas 2 tahun. Ni dengar khabar, tak boleh bayar sebab ekonomi teruk. Ni masalah kita. Tapi masa duit masuk banyak, macam-macam kau buat tanpa mengikut plan asal. Itu bahaya kita ni. Bisnes tak boleh lari daripada plan asal. Kau lari daripada plan asal, kau akan jadi masalah. Nak bisnes ayam, kau jangan tiba-tiba kau buat ikan bakar. Dia lari modal. Ikan bakar bila selepas habis kau punya projek yang awal. Ini yang kalau Mara ajar, kalau kita buat pinjaman dengan Mara, kalau buat pinjaman dengan Agrobank, buat pinjaman, dia akan didik kita. Kalau kau sekarang ni kau nak buat bisnes apa? Masa hantar proposal kau nak buat bisnes ayam. Ayam. Settlekan ayam dulu, lepas ni kalau nampak okey, baru tambah bisnes yang kedua. Betul tak? Selesaikan satu-satu. Ni tak, dalam satu kau nak buat dua, dua nak tiga, sebab nak cepat kaya. Islam nak suruh kita belajar sesuatu, tuan-tuan. Itu sebabnya hari ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Bila Allah uji kita dengan susah, sebenarnya Allah nak suruh kita bermuhasabah. Allah nak suruh kita belajar macam mana aku nak jadi terbaik dalam mencari rezeki. Cari duit, adakah itu benda yang dikatakan tak baik dalam Islam? Tak. Islam suruh cari duit. Daripada 10 yang masuk syurga, 7 orang Nabi kata, daripada 10 asyur mubasyirin fil jannah tu, 10 orang yang masuk syurga itu, yang dijanjikan Allah dan dijanjikan Nabi untuk masuk syurga, tak lain dan tak bukan, 7 daripadanya adalah jutawan, termasuk Abu Bakar, Omar, Osman, Abdul Rahman dan ramai lagi. Tengok, Abdul Rahman bin Auf tu antara terkaya lah, tuan-tuan. Cari duit untuk apa? Untuk kita menderma, untuk kita bantu orang. Bila kamu ada duit, kamu boleh gajikan orang. Bila kamu kaya, kamu boleh cari projek baru dan bagi orang bekerja. Itulah tanggungjawab kita. Jadi hari ini, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak kongsi kepada tuan-tuan, bila kita kaya, bila kita ada duit, jangan lupa bayar zakat. Ada sebuah negeri sampai masuk dalam khutbah Jumaat. Bagusnya bukan Melaka.
Walaupun saya ni anak Melaka, mak orang Melaka, atuk orang Melaka, tapi bangganya orang Melaka ni alhamdulillah bayar zakat. Sikit pun dia bayar zakat. Sebuah negeri sampai masuk dalam khutbah Jumaat, orang yang layak bayar zakat di negeri tersebut 1.3 juta orang. Tuan-tuan tahu berapa orang yang bayar? Imam, daripada 1.3 juta tu rasa-rasa berapa yang bayar zakat, Imam? Berapa? Separuh. Oh, tengok, imam bagus, separuh. Kalau separuh maksudnya lebih kurang 750,000. Sorry, kalau daripada 1.3 juta, separuh tu lebih kurang 650,000. Tuan-tuan, daripada 1.3 juta itu yang bayar zakat 300,000 je. 1 juta orang hilang. Sampai seru dalam khutbah seluruh negeri dibuat oleh Jabatan Agama, tolonglah bayar zakat, sebab zakat itu untuk orang-orang fakir miskin. Selepas Covid, T20 jadi M40, M40 jadi B40. Salah seorang daripada kawan saya T20, gaji dia tuan-tuan, isteri tak kerja. Selalunya geng T20 ni isteri tak kerja tau. Tu sebab orang perempuan jangan cepat sangat berhenti kerja. Bahaya. Kau kerja je, duit simpan, jangan bagi suami. Kalau kau bagi suami, baik dah kerja. Suami kerja, dia tanggung, tak cukup dia minta dengan kita. Pinjam. Dia panggil qard, pinjam. Pinjam. Pinjam berapa? 200, bayar balik bang So dia ada responsibility, jangan ambil lah bang. Bulan depan dia minta 400 pula. Tu manusia, dia suka ambil orang punya, tapi dia nak bagi balik susah. Sama zakat, dia suka ambil. Tapi bila sampai masa untuk bagi balik, dia akan fikir. Bang, terfikir bang, saya pembayar zakat, saya bayar cukai. Tuan-tuan tahu tak, bila nak keluar tu dalam hati ni, relax jangan bayar lagi. Jangan bayar lagi. Nak klik ni, nak klik bayar. Banyak ni, bayar separuh. Nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu mengajak kepada buat benda yang tak baik. Saya sangat tekan pada zakat sebab saya orang yang makan zakat. Saya dibesarkan di Syria dengan zakat negeri Selangor. Sebab saya lahir Selangor, mak Melaka, ayah Kelantan. Masa mohon zakat, zakat Melaka dapat, zakat Melaka pun dapat, zakat Selangor dapat, tapi saya kena pilih salah satu. Zakat Melaka dapat sikit, saya ambil zakat Selangor lah, besar sikit. Masa tu, sekarang tak tahulah banyak mana. Dulu setahun 6,000 kami dapat. Bang, tak, Syria mana ada pendapatan lain. Jadi akhirnya tuan-tuan, dapat zakat Selangor. Sepanjang saya belajar dekat Syria, zakat Selangor yang tanggung. Saya pergi Mesir, Selangor yang tanggung, zakat Selangor. Sekarang ni tuan-tuan, saya bayar 2 negeri zakat. Saya bayar wilayah Persekutuan, saya bayar juga di Selangor Darul Ihsan. Dua-dua negeri saya bayar. Sebab saya macam ceramah, duit ceramah kan simpan-simpan sikit-sikit daripada wilayah kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang bayar, dia jadi penasihat, saya penasihat, dia bagi duit. So, daripada wilayah saya bayar zakat ke wilayah. Sebab duit orang daripada wilayah, saya bayar zakat kepada wilayah. Gaji saya UKM, Selangor, saya bayar ke Selangor. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak pastikan selepas saya dapat, ada lagi generasi lain pula yang akan dapat. Biar anak-anak kita di masa depan, saya tak tahu siapa lagi. Sekarang ni alhamdulillah anak saya dia tak makan zakat lah. Saya bayar semua. Cuma anak orang lain kena fikir. Saya masuk kampung, pergi ceramah masuk kampung-kampung, kesian tuan-tuan. Surau pun uzur, orang kampung pun uzur. Masa tu baru tahu, oh tak cukup duit, anak nak sambung belajar tak ada duit. Dekat universiti saya jumpa budak tak ada duit. Kita terpaksa cari duit. Macam mana nak bantu budak-budak ni? Zakat lah.
UKM zakat daripada pensyarah-pensyarah saja dekat berapa juta? Dekat 13 juta. Bagi kepada pelajar-pelajar yang susah. Saya bila sampainya recommendation, budak-budak minta untuk minta zakat, saya sokong semua. Sebab apa? Saya tahu dia nak belajar. Itu sebabnya tuan-tuan, zakat tu penting. Jangan tangguh, jangan anggap benda tu remeh, tetapi ia memberi kesan kepada generasi kita. Sekarang mungkin kita tak perlu. Yang kita risau anak-anak kita akan datang. Kena hujan tadi tuan-tuan, bersin terus. Lebat sungguh hujan tadi. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, apa sebab Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat? Orang kata, ustaz, zakat ni penting ke? Penting. Kalau tidak dalam Quran yang kita duk baca tu, tak sebut tentang zakat, tak sebut tentang infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke martabat paling tinggi sehinggalah kamu infak apa yang kamu sayang. Bang, nak infak macam ni, duit tak ada. Betul bang, Nabi pula kata, kalau nak bahagia, afsyus salam, bagi salam, wa at'imut ta'am, bagi salam dan belanja orang makan. Belanja orang makan, nak belanja macam ni, duit tak ada. Tapi percayalah tuan-tuan, bila kamu ada duit, kamu akan jadi pemurah kalau kamu didik untuk jadi pemurah. Begitulah juga zakat. Maka zakat itu ada faedah di sebalik zakat. Apa faedah dia? Pertama, tazkiyatun nafsil mu'min min awdariz dzunub wal atham. Dia mengajar kita untuk menghapuskan dosa dengan pemberian kepada orang yang susah. Dia ajar diri kita. Bila kamu tengok orang baik, orang dapat zakat tuan-tuan, Allahu akbar, suka kita. Contoh bila korban. Tuan-tuan perasan tak masa korban? Tapi macam ada setengah orang tu, dia korban, dia bagi masjid-masjid hantar. Orang masjid yang nampak. Ada setengah orang, dia dapat daripada masjid, dia pergi hantar sendiri. Tuan-tuan perempuan, dia pergi hantar sendiri. Bila dia pergi hantar sendiri, macam saya ambil sikit. Saya ambil sikit, saya pergi hantar sendiri. Bila sampai dekat apa nama, dekat orang miskin, kita hantar sikit dalam satu plastik kan. Bagi kat rumah-rumah orang susah. Bagi kat makcik tu, dia pegang, dia cium. Dia ambil, dia boleh cium daging yang baru disembelih tadi dalam plastik. Darah tak darah, tak apa, cium tu. Saya kata, makcik, darah tu, ustaz, setiap tahun inilah waktu yang kami tunggu. Dapat satu bungkus pun cukup, ustaz. Yang nak makan ni anak-anak saya, ustaz. Saya tak makan dah. Anak-anak suka dapat makan sikit pun tak apa dah. Oh, masa tu tuan-tuan, kita menangis. Kita rasa alhamdulillah, ada juga sumbangan kita sikit. Ada pula yang kita bagi. Ambil makcik, ambil satu lagi. Tuan-tuan tahu bila kita bagi satu lagi, dia cakap apa? Bila bagi satu lagi, dia kata, ustaz, tak apa ustaz, cukup satu. Satu lagi mungkin orang lain juga memerlukan macam saya perlu. Allah. Ada orang kaya sembelih ibadah korban. Bukan main, buat seekor kambing. Daripada seekor kambing, satu peha dia bagi kat orang, 3 peha lagi dia simpan. Macam mana kau nak berkat? Sebenarnya paling sikit kita simpan. Sama juga duit zakat. Bila kau bagi kat orang, terasa orang tu, kita akan dapat belajar, ya Allah, alhamdulillah aku ada rezeki. Itu satu. Nombor 2, kifayatul faqir al-muslim wa saddu hajatahu wa muasat wa ikramahu an zilli su'ali ghairillah. Kita bagikan kelapangan hidup kepada orang fakir miskin, supaya orang itu tidak meminta-minta. Malu kita orang Islam, bila orang Islam, kita tengok orang Islam minta-minta dengan orang, malu. Cumanya ada orang marah, dia kata, ustaz, kita ni bukan tak nak bayar zakat ustaz, kita tak nak bayar zakat dekat Melaka ustaz. Kenapa?
Sebab tengok orang fakir miskin nak bayar, nak minta zakat kena isi borang banyak. Tahu tak sebab apa kena isi borang? Tuan-tuan kena faham. Orang ni dia nak minta 10 cara penipuan dia akan buat. Saya dulu masa belajar Setiausaha Zakat Selangor, SU. Pelajar-pelajar yang nak dapat zakat mesti melalui saya. Ada yang datang hantar borang zakat. Ni, hantar borang zakat. Ni ustaz tau. Bukan baru nak start. Dekat luar negara tu. Hantar borang, kata belajar dekat tempat sekian. Dia rupanya tak belajar pun kat college tu. Dia ambil orang lain punya, dia tulis nama dia sendiri, dia tepek, dia photostat lain, dia letak. Sebab nak dapat RM6,000. Pada masa yang sama, dia minta pula dengan negeri lain. Sebab dia macam saya lah. Melaka boleh minta, Selangor boleh minta, Kelantan boleh minta. Dapat Selangor, dia minta pula yang negeri lain. Ada. Digunakan sertifikat yang lain, college yang lain. Bang, dapat dua-dua. Tak belajar. Dapat duit pergi mana? Jalan ke Europe. Dapat duit pergi mana? Pergi Jordan. Dapat duit pergi mana? Beli TV. Masa tu TV Sony 21 inci. Bang, tu yang belajar agama. Tapi bila saya tengok orang-orang macam ni, semua sekarang ni balik, semua tidak ada keberkatan.